أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang baik dan juga diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan dan hari yang kita berkejar-kejar mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita terus pembacaan kita daripada kitab Tanbih Al-Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, dalam bab yang ketujuh pada hari ini, iaitu bab ma yurja min rahmatillah ta'ala. Apa yang perlu kita harapkan daripada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Berkata Al-Faqih Abu Laith rahimahullah telah memberitahu kami, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi telah berkata, telah memberitahu kami Ibnu Muaz, dan sanad ini bersambung-sambung sehinggalah Sa'id bin Musayyib, dan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi ini tariq Abu Laith, tetapi hadis ini juga boleh kita dapati daripada Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW telah berkata, ni Abu Hurairah dengar hadis ini daripada Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bahagian. Rahmat ada 100 bahagian. Allah telah bahagikan ataupun Allah telah jadikan rahmat itu 100 pecahan, 100 juzuk. Fa amsaka 'indahu 99 juz'an. Dan Allah simpan ataupun Allah pegang di sisinya 99 bahagian. Jadi ada 100. Jadi 99 ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa anzala ilal ardi juz'an wahida. Lalu diturunkan ke dunia ini 1 bahagian. Maknanya baki daripada 99 tu Allah turunkan ke dunia. Ini adalah satu pemberitahuan kepada kita yang takkan kita tahu melainkan perkara-perkara yang daripada wahyu. Wa anzala ilal ardi juz'an wahida bihi yatarahamul khalq. Dengan satu juzuk inilah kita saling berkasih sayang di atas muka bumi ini. Anak kucing, ibu kucing, kita dengan keluarga kita, mak kita dengan kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita hidup dengan aman damai dan berkasih sayang ini. Berkongsilah kita juzuk yang satu ini. Maknanya seluruh dunia ini, perasaan kasih yang ada ini kita kongsi daripada zaman Adam AS, ataupun sebelumnya lagi dengan makhluk-makhluk yang lain yang berkongsi kasih sayang sebelum Nabi Adam AS, sampai zaman kita ni dan selepas kita insya-Allah nanti berkongsi 1 bahagian saja. Cuba kita bayangkan 1 bahagian ini boleh berkongsi seluruh alam ini. Rahmat dan kasih sayang Allah itu 1 bahagian sahaja kita berkongsi di dunia ini. Daripada dulu sampai sekarang
hatta innal farisa la tarfa'u hafirha an walidiha khasyata an tusibah. Sehinggalah macam mana kuda dia pelihara anak dia, takut terpijak anak dia itu, adalah sebahagian daripada juzuk yang satu itu. Maknanya segala sifat kasih kita apa semua ni adalah berkongsi dengan satu juzuk daripada rahmat Allah ni sahaja. Sifat kasihan kita tengok pengemis, kita rasa nak memberi, itu adalah share daripada satu juzuk itu. Bayangkan Allah telah beri kepada kita, ataupun Allah telah tangguhkan untuk kita 99 bahagian lagi. Macam mana kasih sayang Allah di akhirat nanti. Ini adalah satu janji yang sangat menenangkan, satu khabar yang sangat menggembirakan. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, tapi hadis ini dengan sanad yang dhaif, tetapi dalam lingkungan menghuraikan hadis yang sahih tadi. Apa dia? Berkata Al-Faqih rahimahullah telah memberitahu kepada kami Al-Khalil daripada Ad-Dubaili, daripada Al-Hamid, daripada Al-Hasan, telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda. Al-Hasan telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Apa hadis ini? Apa Nabi kata? Inna Allah Ta'ala mi'ata rahmah. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Semuanya bagi Allah mi'atu rahmah. Ada 100 rahmat. Ahbata minha rahmatan wahidatan. Allah telah turunkan ke dunia ini satu rahmat ila ahli dunia, kepada seluruh ahli dunia. Fa wasa'athum ila ajalihim. Dan satu rahmah ini cukup untuk kita sampailah ajal dunia ini. Wa inna lillahi laqabidu tilka rahmah yaumul qiyamah. Dan rahmat ini ada balance lagi. Satu ni kita kongsi seluruh dunia ini. Allah kata apa, hadis ini kata ada balance lagi. Di hari kiamat nanti Allah akan ambil balik satu bahagian yang berbaki. Maknanya bukan satu, bahagian yang berbaki daripada satu. Fayadhummuha ila 99. Lalu dikumpulkan bersama dengan 99 tadi. Fayukmiluhuma 100. Lalu dicukupkan, maknanya yang balance tadi Allah top up balik, bagi jadi 100. Li awliyaihi wa ahli ta'atih. Tetapi 100 ini bukan share. 100 ini milik eksklusif orang-orang beriman, orang-orang yang mentaati Allah, orang yang menjadi awliya Allah. Nak jadi awliya Allah di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat ini cuma perlantikan, penghargaan. Tetapi usaha kita ni, resume, nak hantar resume apa semua ni, nak jadi wali Allah ini di dunia, nak memperkemaskan resume, nak apa, apply, interview apa semua, semuanya di dunia. Siapa yang rajin pergi interview, dia dapatlah jadi awliya Allah. Ini kita nak berebut di dunia ini, orang berebut nak dapat satu rahmat ini. Tapi di akhirat nanti orang lain tak boleh berebut dah. Orang mukmin saja, orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah sahaja yang akan mendapat 100 rahmat nanti. Sekarang ini orang dah berebut satu. Allah, ruginya. Nanti orang ramai ni, kita katakanlah kat dalam dunia ini ada 1 trilion manusia, tengah berebut satu rahmat Allah. Yang dia duk cari emas, dia cari perak, dia cari kereta mahal, semua tu satu rahmat Allah yang ada di dunia ni. 1 trilion manusia ni rebut setiap zaman. Tapi nanti 100 rahmat Allah, tetapi hanya untuk fi'atun qalilah. Untuk apa? Yang Allah sebut wa ashabul yamini ma wa
Al-muqarrabun itu Allah kata apa? Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ini al-muqarrabun. Jadi orang-orang yang sedikit ini akan diagihkan 100 rahmat Allah yang disimpankan, yang akan dibahagikan di akhirat nanti. Sekarang ini kita semua share satu sahaja, tu pun macam-macam kita dapat. Cuba bayangkan, 100 rahmat Allah hanya untuk insan-insan yang terpilih. Ahli neraka tak dapat rahmat apa. Ahli syurga semua yang akan dapat rahmat itu. Allahu Akbar. Jadi bila kita cerita rahmat, ramai orang akan fikir apa? Dia cerita rahmat ni nanti pakat malas beramal. Tak. Ini nak bagi tahu, so kita tinggal dunia ini yang satu juzuk ini untuk mencari ruang nanti kita nak dapat 100 juzuk, 99 juzuk itu. 100 lah kita bundarkan. Jadi rugilah kalau kita duduk berebut yang satu ini. Dah lah kena berebut dengan orang kafir, dengan orang yang tak kenal Islam, orang yang musuh Islam pun berebut juga satu rahmat ini. Jadi macam mana kita nak lepaskan yang 100 ini? Rugilah kita. Nak duduk dengan orang yang tak kenal Allah, nak duduk dengan orang yang tak sembah Allah. Ini adalah satu perkara yang perlu kita fikirkan. Jadi bukan sebab kita kenal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, jadi kita pun relax. Yang penting kita beriman, kita ucap la ilaha illallah. Kita pun relax, tak buat apa. Rugilah kita. Kita tahu perkara itu, tapi kita tidak merebutnya. Macam orang tahu, ni sekarang ni emas tengah murah, beli. Ni minggu depan emas dah naik dah. Oh, pakak beli. Pakak pergi beli. Rugilah kalau tak beli. Tapi kita tak rasa rugi pula kalau kita tidak melakukan amal-amal soleh. Padahal kita tahu bahawa nanti akan ada 100 kali ganda. Bukan 10 kali ganda, bukan 15 kali ganda, bukan 20 kali ganda, bukan 70 kali ganda, tetapi 100 kali ganda. Sekarang ni kau dapat diskaun 70%. Pun kita dah menggelepar dah, tak boleh duduk, nak kena pergi cari juga. Kalau ada apa-apa pun, pinjam pun pinjam lah, yang penting boleh pergi shopping. Jadi ini adalah kerugiannya nyata. Siapa yang rasa dia tahu bahawa rahmat Allah nanti banyak, dia boleh relax. Tak. Sebab kita tahu rahmat Allah nanti banyak lah, kita kena bekerja, kita kena berusaha, kita kena buat kerja dakwah. Kerja dakwah ini banyak. Kita kena buat kerja tarbiyah. Kerja tarbiyah ini tak ada orang nak buat. Kalau kita offer orang, siapa nak mari bercakap tentang apa Islam, bercakap tentang solat, semua orang tak berani nak kata apa. Bukan tiba rasa tak layak. Tapi kalau kita kata, siapa nak jadi jutawan, orang sanggup bayar. Bukan takat dia tak tanya, dia tanya kalau pergi kelas ni dapat duit tak? Tak. Dia akan tanya, berapa kena bayar nak masuk kelas ni? Sebab apa nak jadi jutawan? Tapi kalau kita kata, jom kita buat kelas solat, dia tanya, kita dapat berapa? Apa kita dapat? Ini adalah satu, kita panggil krisis nilai yang sedang dahsyat berlaku. Yang sedang dahsyat berlaku. Ini bukan marah ni, ini contoh. Nanti orang kata ustaz ni garang mengajar online macam nak telan orang. Ini bukan. Ini takut mic tak apa nak clear. Sebab saya tak dengar apa saya cakap dalam online ni. Saya dengar suara saya je. Kemudian berkata Al-Faqih Abu Lais, qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma a'adda Allah lil mu'minin min ar-rahmah. Nabi dah hurailah bagi kita apa yang Allah nak beri kepada kita dari segi rahmatnya di akhirat nanti. Supaya, kenapa Nabi beritahu ini? Liyahmadullah ala ma akramahum min rahmatih. Mereka ini sentiasa bersyukur ataupun memuji Allah. Sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Allah memberi kepada mereka rahmat ini. Wa yashkuruh, dan bersyukur kepada Allah. Wa ya'malu amalan salihah, dan mereka pun melakukan ketaatan-ketaatan, buat perkara-perkara yang baik. Lianna man yarju rahmatihi
rahmatahu fa innahu ya'mal wa yajtahid. Kerana orang yang harapkan rahmat Allah, maka mereka akan bekerja bersungguh-sungguh. Mereka tak akan duduk relax. Sebab apa? Sebab mereka nak dirahmati oleh Allah, nak dikasihi oleh Allah, nak jadi awliya Allah. Jadi awliya Allah, orang yang jadi agent something, dia akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam agensi dia itu. Orang yang jadi agent direct selling, dia tak akan duduk, dia akan cari orang, dia akan kumpulkan manusia, dia akan brief produk. Macam tu juga orang yang jadi agent Allah ini duduk relax. Orang ramai lagi tak tahu bahasa Islam, orang ramai lagi tak tahu tentang kewajipan solat, orang ramai lagi tak tahu tentang kefarduan mentaati Allah. Orang ramai lagi relax, dia tak tutup aurat. Rasa macam aurat ni mana pilihan, benda pilihan. Siapa yang rasa nak jadi bagus, dia tutup aurat. Siapa yang rasa dia nak relax je, nantilah dulu. Jadi mak haji nanti, barulah tutup aurat. Ataupun jadi pak lebay nanti, ataupun dah umur dah pergi haji, barulah berhenti serokok ataupun benda-benda yang sedemikian. Jadi ramai lagi yang perlu kita fahamkan. Kita kena jadi ejen Allah lah. Apa kita kena buat? Kita kena war-warkan, kena sampaikan kebaikan-kebaikan yang kita faham. Dan kita tidak juga menghukum macam orang direct selling lah. Dia punya mulut manis dengan kita, dia tak berani nak menyakitkan hati kita. Tak ada. Bila kita condemn dia punya barang, dia pun kata, kau ni memang tak layak macam ni, memang tak akan untung sampai bila-bila. Tak, dia bagus. Jadi kita kena belajar dekat orang-orang yang berusaha mendapatkan dunia ini, macam mana kita nak mendapatkan akhirat. Kita dapatkan motivasi daripada mereka. Kalau mereka bekerja untuk dunia sebegitu rajin, kenapa kita bekerja untuk akhirat dengan bermalas-malasan? Boleh jadi orang direct selling dah ni. Fa innahu ya'mal wa yajtahid. Orang yang kena rahmat Allah ni, mereka akan berusaha dan bersungguh-sungguh likai yanal min rahmatih, supaya dia mendapat rahmat Allah. Lianna Allah Ta'ala yaqul inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf, Allah kata apa? Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berlaku baik, yang banyak buat kebaikan, orang yang bersifat ihsan, orang yang tekun dalam amalannya. Begitu juga firman Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang mengharapkan untuk balik berjumpa dengan Allah, maka dia akan buat amalan saleh. Bukan sebab kita beriman dengan rahmat Allah, kita tak payah solat. Allah Ar-Rahim. Solat ini untuk mengingati Allah. Bila kita dah ingat Allah, tak payah solat pun tak apa. Ini semua kefahaman-kefahaman yang lintang pukang yang terbalik yang berlaku dalam masyarakat kita. Konon-kononnya dia hakikat. Orang yang dapat hakikah, dia akan orang yang paling patuh pada syariat. Bukan dapat hakikah tinggal syariat, tinggal ma'rifat. Tinggal orang yang ada memiliki hakikah, dia adalah sangat bertasawuf, sangat bersuluk, akhlaknya sangat mahmudah, dan dia sangat patuh. Dia adalah ahli ibadah. Ini tidak, terbalik. Orang ni kalau dia dah kata ilmu dia tinggi, masjid pun tak mau dekat. Ini wala'iyadzubillah. Ini adalah kefahaman yang salah. Kerana sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah rumah Allah, adalah tempat ibadah, masjid, surau. Macam mana pula dia kata terbalik? Bila dah taat kepada Allah, dia kata ini orang yang mengejar zahiriyah, orang yang mengejar syariat sahaja. Padahal kita memiliki hakikat. Kita tahu kenapa kita mendirikan solat. Dia tanya pula kita, kamu solat tu menghadap apa? Jadi ini perbincangan-perbincangan yang membuang masa kita dan jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Siapakah yang lebih hakikah daripada Rasulullah SAW? Siapakah lebih makrifahnya daripada Rasulullah SAW? Tetapi bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya? Bagaimana Rasulullah SAW dalam ibadahnya? Tak siapa boleh lawan. Ini akan pergi kepada hadis 3 orang itu. Kemudian daripada
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, ketika mana turun ayat ini, wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku meliputi segala-galanya, tatawal iblis alaihi la'nah, iblis pun duduk cari. Aku dapat tak? Sebab Allah kata rahmatnya meliputi segala-galanya. Dan iblis pun adalah sebahagian daripada segala-galanya. Waqal, iblis kata, ana syai'un minal asya', aku ini sesuatu daripada segala sesuatu. Okey. Yakunu li nasib min rahmatih, maka aku mesti ada juga habuan daripada rahmat Allah. Wa tatawalul yahudu wan nasara, orang Yahudi dengan orang Nasrani pun macam iblis juga. Dia pun tengok, kita ada habuan tak? Kita ada bahagian tak? Faqalu inna syai'un minal asya', mereka pun kata kami pun sesuatu juga daripada sebahagian. Wa yakunu lana nasibun min rahmatihi falamma nazala qawluhu ta'ala. Tapi bila turun ayat yang berikutnya, fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna az-zakah, maka kami akan menetapkan atau mewajibkan rahmat itu kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa, orang yang menunaikan zakat. Wallazina hum biayatina yu'minun, dan orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Ini orang yang beriman, orang yang, maka putus asallah iblis daripada rahmat Allah. Dan berkatalah orang Yahudi dan Nasrani, kami ini bertakwa ataupun kami ini bersyirikkan Allah, dan kami ini orang Nasrani kata apa? Kami pun menjauhkan syirik. Ini dia orang katalah, dakwah-dakwi mereka. Dan kami juga bayar zakat mereka lah. Wa nu'minu bi ayatih, dan kami juga beriman dengan Taurat dan juga Injil. Kemudian turun ayat, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Sambung lagi, orang yang mengikuti Rasulullah SAW, Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Okey. Iaitu orang yang beriman dengan Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Maka orang Yahudi dengan orang Nasrani pun berputus asa, dan jadilah orang mukmin sahaja yang menerima rahmat itu. Ini cerita oleh Ibnu Abbas dalam menghuraikan ataupun menafsirkan ayat surah Al-A'raf ini. Ayat dalam surah Al-A'raf ini. Kalau ada rezeki nanti kita buka dalam tafsir surah Al-A'raf. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja. Hari ini singkat sahaja, sebab alasan lah ni. Alasan nak bagi. Kata nak harap rahmat Allah tapi mengajar pendek je. Tapi nak buat macam mana? Terpaksa. Kita ada kelas lain pula lepas ni. Kelas yang ni kelas sukarela. Yang satgi ni kelas dah ada dalam perjanjian yang kita kena beri komitmen. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni orang yang mendengar kebaikan lalu mengamalkannya, dan orang yang mendengar kejahatan lalu meninggalkannya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal qadil hajat. Allahumma arhamna warham ahlina warham ahlana. Allahumma arham asdiqaana wa asatizatana wa masyayikhina wa ajdadina wa dhurriyyatina jami'a. Allahumma ij'alna min awliyaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa yang baru masuk tu saya minta maaf lah, kena berhenti awal hari ni.